Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Surau Islamiyah, Surau Al-Islamiyah, Surau Al-Islamiyah, Surau Al-Islamiyah yang menjemput saya pada malam ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Rasanya kali terakhir kita bertemunya pada 2019 lah. 2019 rasa dah jumpa. Tapi masa tu masih guna surau yang lama ni. Masih surau yang lama. Yang ini rasanya ada yang tapak lantainya. Lantainya ada kan, tapi yang dinding bersama atap ni tak ada satu. Jadi dah lepas 2 tahun datang, dah cantik overnya. Dah ada dinding. Masih. Jadi nikmat yang besar lah yang Allah kurniakan kepada jemaah Surau Islamiyah ini. Ya, dapat berekon pula, dapat aircon kan. Dulu dia aircon juga tapi aircon original lah. Dengan angin masuk sejuk juga kan. Tapi alhamdulillah ya, dah berada di surau yang Allah beri nikmat yang besar lah kepada kita. Ya, mula dulu kat atas, surau atas. Teringat lagi tahun 2000 berapa dah ya. Teringat surau atas. Turun ke bawah ya, dah sampai ke sini. Dengar cerita ada rezeki pula, tambah pula ke depan balik. Atas turun ke belakang, ke depan balik. Lepas tu tak tahu lagi mana pula kan. Jadi alhamdulillah Allah berikan nikmat yang sangat besar kepada para jemaah di sini atas berkat kesabaran. Ya. Sabarlah bagi saya kan, banding dengan surau yang lama dulu di bahagian atasnya diberikan nikmat yang sedikit, syukur, lalu Allah berikan banyak lah sehingga mungkin kita tak jangka pun nak dapat yang macam tu kan. Dan itulah keberkatan kita sabar ya, kita sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan itu dengan kesabaran dan juga dengan solat. Kita laksanakan dua-dua tu dan Allah innallaha ma'as sabirin, dan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Dan alhamdulillah kita dapat laksanakan sedikit tazkirah insya-Allah di antara sebelum di antara lepas maghrib sehingga sebelum ke solat Isyak ya. Kerana kalau di antara tarawih tak dibenarkanlah. Tapi lepas boleh kot. Lepas tarawih kalau ikut dalam perkeliling tu keluar tak ada nyebut lepas tarawih kan. Tapi risau lepas tarawih orang pula tak ada. Pasal kalau ikut kena sembahyang 20 ya. Itulah. Tapi sembahyang 8 pun dapat tarawih. Cumanya yang terbaik afdalnya 20 lah kan. Tapi sembahyang 8 seperti difatwakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, 8 pun dapat tarawih. Jadi janganlah pula pergi kata orang 8 ni teruk ke apa dak, insya-Allah ya. Sebab dengar cerita ke ni kat sini mungkin sembahyang 8 kan, mungkinlah, tak tahulah, kita buat 20 kan, tengoklah macam mana ya. Tapi nak katakan adalah kebaikan dalam apa yang kita laksanakan ini, dan moga-moga Allah SWT menambah nikmat kebaikan insya-Allah. Dan kehadiran saya pada malam ini, saya ada misi yang saya bawa bersamalah. Kerana pada malam ni saya bawakan tabung dana untuk syariah yang saya mewakili NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan Peduli Insan. Nama Melayunya Peduli Insan, nama orang putihnya Insan Care, tapi maknanya sama je lah ya. Cuma nama orang putih dah tu nama orang Melayu. Jadi saya mewakili Peduli Insan ini, dan sebenarnya dah sebelum ni pun dah datang kan, dah sama, cuma tahun ni memang tak ada. Kami bawa imam tu memang tak ada lah sebab isu COVID lah, COVID-19, jadi memang orang luar pun tak boleh masuk. Jadi saya sendirilah yang jadi wakilnya bawa. Kerana imam tak boleh bawa, rakyat syariah yang pelarian tu makan kena makan juga ya. Persediaan nema pakaian apa semua kena pakai juga. Jadi kena cari jalan juga untuk bantu rakyat ataupun pelarian syariah di sana. Jadi saya hadir pada malam ni memang tujuan utamanya yang itulah. Ya. Dan apa yang kita buat ini sebagai salah satu tanggungjawab kita. Satu tanggungjawab kita lah. Membantu saudara-saudara kita seperti mana orang Ansar membantu orang Muhajirin. Ya, bagaimana orang Ansar membantu Muhajirin dengan cara yang pelbagai. Ada yang nak memberikan tanah, ada yang nak berikan tempat tinggal, ada yang nak berikan harta, dan macam-macam caranya lagi lah ya.
punya nak bantu dan dalam hati mereka itu tidak ada satu perasaan pun untuk mengambil kesempatan ataupun mengambil sesuatu lah yang tak baik daripada saudara dia. Harap-harap dia bantu, lepas ni kena balas balik, tak ada. Walau kana bihim khassasah, Allah sebut dalam Quran kan, walaupun mereka pun ada keperluan masing-masing. Kita pun ada keperluan kita. Rakyat Malaysia pun bukan semuanya senang, ada juga orang yang susah kan. Tetapi walaupun kita ada yang susah, ada yang sukar juga, ada urusan kita juga, tetapi kerana saudara kita, kita korbankan kesusahan. Kerana kalau kita di Malaysia ni, kalau susah-susah pun kita boleh usaha lagi, bekerja kan, carilah macam mana usaha nak dapatkan untuk keperluan kita. Tapi kalau pelarian ni, dia nak bekerja pun terhad kerana dia seorang pelarian. Bukan semua orang boleh terima pelarian sebagai pekerja, dan mungkin kebanyakannya tersekat di situ sajalah, di tempat itu saja. Macam kita mula-mula PKP dululah, ya, PKP yang mula-mula tu insaf rasanya PKP tu rasa. Pasal sebelum tu kita boleh pergi ke mana-mana pun kita nak pergi dalam Malaysia lah. Kalau kat luar nak kena ada pasport, visa apa semua jugalah. Kita boleh pergi mana yang kita nak pergi. Tiba-tiba bila laksana PKP, tak boleh pergi mana. Bukan hanya tak boleh pergi mana, dekat-dekat pun tak boleh. Masa tu berapa? 10 km ke jaraknya? Radius dia 10 km. 10 km saya daripada Padangan nak sampai ke Kuala Kangsar dah 10 dah. Belum sampai Kuala lagi. Kan, contohlah. Sampai Kuala dah tak boleh, contohlah kalau ikut. Kita rasa seolah-olah kehidupan kita ni tak bermakna masa tu ya. Duduk dalam rumah tak keluar-keluar. Keluar pun kejap je, kelang kabut je. Keluar pun seorang je boleh keluar kan. Itu masih boleh keluar, masih kita boleh usaha juga dan sebagainya yang kita boleh buat. Tapi bayangkan pelarian ni, sepanjang-panjang kehidupan dia duduk kat situ je. Dah 11 tahun dah, daripada 2011 kan berlaku pergolakan di Syria ni, sampai sekarang masih tak selesai lagi. Nak balik ke kampung halaman memang tak boleh lagi ya. Kerana saya dapat maklumat ada salah seorang daripada imam daripada Syria yang kami bawa tu, dia datang ke Malaysia tolong bantu jadi imam, kutipkan dana untuk pelarian di sana. Tapi dia ni pula ditangkap kerana dia disyaki. Dia datang Malaysia, dia tanya kamu buat apa Malaysia ni, cari dana untuk pengganas dia katanya, lil irhab katanya, untuk pengganas ke. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Padahal datang jadi imam kat sini pun kan, tolong cari dana untuk pelarian, tetapi ialah sikap kuku besi di sana tu ditangkap. Jadi risau. Ada imam yang saya bawa sini pun dia risau, dia tak kena lagi, tapi doa tak kena lah kan. Bukan tak kena lagi tu suruh kena pula, tak. Nak kata moga-moga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disukarlah isu tu nak selesai, kerana masih ada sikap ego, sombong ya daripada kalangan sebahagian pemimpin-pemimpin mereka di sana. Jadi kita doakan, dan kita yang ada usaha yang kita boleh bantu, kita buatlah setakat mana yang kita boleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Munafiqun, Allah SWT sebut bahawa infaklah, berilah, sumbangkanlah. Fi'il amar. Fi'il amar ni ataupun kata suruh ni biasa sama ada dia jadi wajib ataupun jadi sunat. Ya. Dia ada keadaan wajib kita menyumbang. Dengan sumbangan kita je lah yang membantu dia. Maknanya dia tak ada dah sumbangan yang lain, mungkin orang lain tak bantu jadi wajib kan. Jadi kalau ada yang lain membantu lagi, dia jadi mungkin jadi sunat hukumnya kan. Tapi yang nak tak nak kata menyumbang ini tak lari daripada wajib ataupun sunat, tu memang tak lari dah lah. Kecuali sumbang pada benda haram jadi haram dah pula kan. Pergi sumbang dekat kelab malam ke, kelab malam tak dia buka, sian ke dema, kita sumbang lah sikit bantu dema menghidup kan, contoh tu tak boleh lah, jadi haram lah pula kan. Ini sumbangan yang ke arah kebaikan, lebih-lebih kepada orang memerlukan, dia tak lari pada wajib ataupun sunat. Mimma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu.
Kalau nyuruh nyumbang ni, Allah selalu tekankan yang tu. Mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang beriman, sumbanglah, infaklah daripada apa yang kamu perolehi. Kamu kerja, kamu dapat gaji kamu, dapat untung kamu, dapat upah kamu dan seumpamanya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan pada apa yang kami keluarkan bagi kamu daripada muka bumi. Mungkin tumbuh-tumbuhan kita tanam, untung dan seumpamanya. Mana Allah tekankan, Allah yang beri pada kamu benda ni. Mimma razaqnakum, yang kamu ada sekarang ni, yang kita ada duit dalam bank puluh-puluh ribu contohnya lah, 100 ribu ke, ataupun tak ada 100 ribu, ribu-ribu ke, tak kira lah. Harta yang kita ada ni, Allah yang rezekikan kepada kita. Allah tekan ke tu, supaya sedar kita bahawa itu bukan milik kita, dan kita ini pemegang amanahnya sahaja untuk disampai kepada orang yang sepatutnya. Saya teringat bila kita baca dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, Syekh Abdul Qadir, dia sebut ini bahasa dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, dia kata betapa bodohnya. Dia guna perkataan bodoh. Bukanlah maknanya kata nak ngata ke orang, tak. Nak tunjukkan sikap, sifat, keadaan itu seolah kita ni orang yang tak cerdik. Bila mana kita kumpulkan harta, kita ada harta yang banyak tu, kita kumpul-kumpul tu hanya untuk memberikan kepada anak-anak kita ataupun waris-waris kita semata-mata. Banyak harta supaya nanti aku boleh waris kat anak-anak aku contohnya, tanpa kita memikirkan sesuatu untuk kita, untuk alam akhirat kita. Maknanya kita lupa nak bersedekah, zakat, berwakaf dan apa sahajalah untuk alam akhirat kita, kita lupa. Kita terlupa. Yang untuk anak, untuk orang lain kita beri. Tak salah lah beri pada anak, bahkan dituntut juga kan, jangan tinggalkan anak kita pula terkontang kanting. Sekurang-kurangnya 1/3 daripada harta tu berilah pada waris-waris kita kan. Tapi makna kata yang kita kumpul itu semua kita nak bagi kat anak-anak pinak kita, waris-waris kita je. Hak kita punya alam akhirat ni satu pun kita tak tinggalkan, atau kita lupa tu ya. Jadi keadaan tu seolah kita tak cerdik lah. Makna kata kena ada juga sesuatu untuk alam akhirat kita. Kena kita ada nyumbang juga. Siap dah. Baru ni saya pergi ke Masjid Taman Kuala Kangsar. Ada seorang pakcik itu, masa saya sebelum nak semayang tu, dia nak semayang sunat. Dia kata, oh ni datang untuk siapa ni? Untuk kita apa kita untuk Syria ni ada tahu. Oh okey, tapi itulah pakcik tak bawa duit ni. Tapi pakcik dia dah siap nak bagi. Dia kata nanti lepas tarawih tunggu. Saya berfikir tak apalah, lepas tarawih saya tunggulah. Jangan lama sangat udahlah kan. Jenuh pula aku nunggu lama sangat. Tapi rupanya lepas dia habis semayang witir tu, tak dengar orang duk zikir tu, dia balik. Dia balik. Kan? Dia balik naik motor je tu balik, lepas tu dia datang balik. Dia tunggu saya depan pintu. Saya keluar-keluar, ni nak bagi. Dia nak bagi sumbang. Memang dia dah ada siap lah sempur dah. Dia memang nak nyumbang, cuma dia tak tahu nak pergi kat siapa. Dia nak bagi. Ya. Dia dah siap dah. Maknanya dia dah siapkan satu untuk diri dia juga. Untuk alam akhirat lah maksudnya. Diri dia untuk alam akhirat. Kita untuk diri ke, tapi untuk kesenangan diri kita je mungkin kan. Dia dah siap untuk alam akhirat dia. Dia dah tentu dah, walaupun dia tak tahu siapa dia nak bagi. Bagus tu ya. Dia dah siap dah. Aku ada dah sejumlah daripada harta aku ni, memang aku nak beri. Walaupun dia tak tahu siapa lagi dia nak beri masa tu. Dan sumbangan dia tu bagi saya banyak lah ya. Bagi seorang pakcik kan, sumbangan dia tu bagi saya banyak lah. Terkejut juga saya bila saya buka sampul, pasal kita pasal sampul dia masuk tu, dia bola sampul. Tengok buka sampul dia, ya Allah, baiklah pakcik ni kata kan, aku pun tak berani nak nyumbang banyak ni. Dia berani. Makna kata ada dah sesuatu yang dia simpan untuk alam akhirat dia. Jadi kita pun kena begitulah. Dah siap dah apa kita nak beri ni. Dan itulah yang saya pelajari juga masa saya belajar di Syariah dulu. Orang-orang Syariah ni, apa aja yang ada pada dia, dia cuba nak beri pada orang lain. Saya teringat satu hari tu saya balik daripada universiti belajar. Universiti saya ni dia universiti swasta. Belajar daripada tengah hari ataupun daripada lepas Zuhur je tu, sampailah tengok musim lah. Kalau musim sejuk tu kadang sampai malam. Pasal malam dia awal kan. Dia sampai malam lah. Kalau musim panas dia lewat sikit sampai kami kat maghrib lah baru balik. Jadi satu hari tu musim sejuk tu sampai malam lah. Balik malam. Naik kenderaan awam tu, panggil servis van dia buat macam taksi lah. Private sapu ke tak tahulah, tapi van tu boleh naik ramai. Jadi saya pun duduk lah dalam van tu. Dia buat satu seat tu boleh
bertemu muka lah. Ni saya belakang bandu tu. Ini ada satu lagi seat. Jadi saya masuk dalam tu, depan saya tu ada seorang polis pasal pakaian dia pakaian polis. Polis sana ni sebenarnya tentera juga. Dia macam tentera tapi ada tentera bahagian ni. Macam itulah. Tapi panggil syurtah lah ataupun panggil polis. Dia pun tengok saya, dia ajak nyembang. Kerana orang Syariah ni dia lembut. Orang kata orang Arab pada lembut Syariah lah. Tak tahulah betul ke tak kan. Tapi setakat saya tengok perhati orang Arab, orang Syariah ni memang lembut. Dia marah dia pun macam tak marah. Macam itulah Dia sebab secara sebutan dia banyak orang panggil cute sikit. Shlonak ente, shu akhbarak, kaifa ahwal kan. Wenak ente, wen raih. Cara cakap pun kan. Lembut je. Kalau yang Arab lain dia agak kasar sikit. Kalau Mesir, kalau yang belajar Mesir, tahulah Arab Mesir cakap macam tu kan. Memang agak bunyi ni lah tegas sikit kan. Jadi dia memang orangnya pun memang lembut juga banding orang Arab. Tapi kalau banding orang Melayu lembut banyak lagi lah. Cuma nak kata lembutnya dia pun ajak saya sembang. Saya tanya saya mana apa semua. Masa tu dia ada bawa sesikat pisang. Sikat pisang. Dia bagi saya pisang. Dia bagi pisang. Ambil kata. Apa yang dia bawa tu dia beri pada orang. Dia beri. Pernah sekali tu saya balik daripada universiti juga petang, hari bulan puasa, bulan Ramadan. Saya pun balik jalan kaki. Pasal lepas berhenti servis tu, lepas tu tak ada dah servis dah. Kena jalan kaki dah dalam setengah kilo tu, jalan kaki nak balik rumah. Saya pun jalan kaki. Tiba-tiba ada orang sebelah saya. Tonton kan. Rupanya ada seorang syekh di situ, nama dia Syekh Abdul Sattar Az-Zu'bi, di Masjid Bab Musalla atau Jami' Bab Musalla, atau tempat jami' tu. Syekh ni dia imam di situ dan dia guru yang mengajar situ. Dia di Syariah ni di kebanyakan syekh-syekh ni dia ada pegang satu masjid. Ni masjid ni syekh ni. Masjid ni syekh ni. Dia lah kata talbiyah orang di masjid tu. Cantik dah style di sana tu kan. Ada Syekh Abdul Sattar ni. Dia nampak saya balik tu. Dia tekan horn dan dia panggil saya lah. Saya pun datang. Dia bawa keluar makanan satu plastik besar ni. Bagi saya makanan. Allah kata. Kan sambil balik dapat makanan tu. Dan Syekh Abdul Sattar ni tiap-tiap bulan dia jadi perantaraan lah, bukan dia lah. Perantaraan setiap bulan dia ada bagi macam allowance lah kat pelajar-pelajar penuntut ilmu ni. Ramai dapat. Pelajar Malaysia dapat, biasanya pelajar Malaysia dengan pelajar daripada Afrika lah. Sebab daripada Afrika dia lebih perlukan lah bagi saya. Pelajar Afrika ni lagi susah lah. Dia di sana di Syria kerja, cuci kereta, jual pewangi lah. Dia memang bekerja sana lah. Saya sembang dengan kawan daripada Afrika tu. Dia kata dia duduk rumah belah orang. Rumah 3 bilik, duduk belah orang. Kami duduk satu bilik 2 orang pun dah rasa pening lah. Tak lah, maknanya ramai lah. Dia boleh duduk 3 bilik belah orang. Pasal apa? Nak jimatkan kos. Dan tapi saya duduk sana, saya suka berkawan dengan orang Afrika. Saya suka. Tapi orang Afrika sana yang datang belajar lah. Jadi bagus-bagus dengan pening saya tak tahulah. Tapi yang sana, kerana orang Afrika ni dia datang memang nak belajar sungguh. Kata dia tak datang sampai sana kan. Dia pun orang susah. Dan dia ni satu sikap orang Afrika yang saya kenal sana, mereka ni cepat mesra. Dia mesra rakyat sikit. Kalau jadi YB elok lah. Pasal dia mesra orang boleh gelak ketawa nyembang, dia rendah diri, dia tak ada macam nyombong, tak ada. Saya seronok. Cuma tak apa seronok tu kalau musim panas. Pasal dia memang kurang mandi sikit. Itu je tak apa seronok. Tapi dia dah terbiasa gemuknya kan. Dia rasa okey kan. Kita rasa tak. Tapi berkawan nyembang memang seronok. Saya tak tahu lah orang Afrika ni saya seronok kawan. Tapi antara satu sebabnya juga saya kawan tu pasal bila duduk lima tu saya rasa saya macam cerah sikit, banyak sikit lah. Saya duduk lima, aku cerah banyak ni, syukurlah ya Allah. Kan duduk dengan orang lain rasa gelap benar kan. Duduk dengan kawan dengan negara Tantan, apa nama, Tajikistan, Uzbekistan, Tantan ni, dia putih melepak pula, pada apa besar-besar, kita rasa rendah diri pula dia sebelah kan. Tapi duduk kawan dengan Afrika dia rasa okey lah aku kan. Dah itu saja je lah selingan. Tapi memang seronok berkawan dengan Afrika. Dah pasal apa pergi ke Afrika pula ni kan. Tapi nak ceritakan bahawa orang Syariah ni baik lah. Dia apa yang dia ada dia suka beri. Syekh Abdul Sattar tu setiap bulan dia sampaikan sumbangan ya pada pelajar-pelajar Malaysia, pelajar di Afrika. Ramai syekh-syekh ni dah macam ayah-ayah kami pula. Ada Syekh Rushdi Al-Qalam. Ni kalau pelajar Malaysia duduk sana dah tak kenal teruk lah. Syekh Rushdi ni dia dah macam bapa kepada pelajar-pelajar Nusantara.
atau pelajar Malaysia, Indonesia, Fatani, macam ayah dah. Sebab kami pun kadang ada apa masalah, kami jumpa dengan Syekh Rushdi. Pernah sekali tu, tak tahulah kami macam mana kan, elektrik ni bertangguh bayarnya, tertunggak. Tapi Arab bagus pula, dah berbulan pun dia tak potong pun. Cuma sampai bil dah tertunggak. Kami pun masa tu dah tak apa nak berada tak apa ada duit ya. Yalah, kami pun pergi jumpa dengan Syekh Rushdi ni. Rushdi bagi tahu kami ada masalah sikit ni, tertunggak ni elektrik banyak ni. Kan tak bayar kan. Dia kata tak apa, nanti datang jumpa. Maknanya dia minta satu masa datang. Dan alhamdulillah dia baik. Tak tahulah, mungkin perantaraan juga atau mungkin duit dia sendiri, saya tak pasti. Tapi dia bantu. Bayarkan. Ya Allah, kata syekh-syekh di sana ni, kalau ikutnya, yalah, bukanlah tinggi gaji di Syria ni. Ya, gaji tak tinggi. Syekh-syekh ni pula kadang tak ambil pun bayaran kan. Tapi dia boleh bantu. Dia cari jalan lah. Mana dia bantu, cari jalan, bantu juga kami ni. Dia dah macam ayah dah. Jadi kami ni kalangan Syekh Rushdi ni memang pecah kepala lah orang kata kan. Memang inilah ayah kami di sana ni. Dan dia bukan bahkan mengajar ilmu pada kami, bahkan dia bantu pula dari sudut apa-apa bantuan yang dia boleh. Jadi dengan sebab itu saya harap apa sahaja jasa mereka kepada kami anak-anak Malaysia di sana tu, saya harap tuan-tuan dan puan-puan balas dah semula. Kita bantu pula lah anak-anak Syria yang sekarang dalam keadaan yang susah. Cubalah tuan-tuan letak tempat tuan-tuan di dalam, duduk dalam khemah. Duduk dalam khemah sepanjang tahun. Sekarang ni panas benar, tak tahu lah, pada hangat panas benar rasa. Duduk dalam rumah pun rasa, ya Allah, Tuhanku hangat hijau. Cuba bayang kalau ganti dengan kemah, duduk dalam kemah tengah panas, ya Allah. Tak tahulah kita nak cakap. Ganti pula kemah masa musim sejuk pula. Lagi tak tahu cakap. Tak ya, biar musim panas tak apa daripada musim sejuk. Musim sejuk ni, ya Allah, sejuk berbenar ya. Kalau kena angin tu rasa sakit tu langsung sungsung ni, sakit ya. Kalau time sejuk-sejuk benar kan. Sekarang ni Syria ni dia ada salji. Mana dia ada waktu dia negatif ya. Walau pagi tu negatif 6. Memang nak pergi kelas pun rasa, ya Allah, ya Tuhanku, kan ujian betul lah. Tapi bayangkan duduk dalam khemah dengan keadaan yang sejuk, makan tak cukup. Jadi bulan Ramadan ni dia memang tenanti-nanti ya. NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan ni. Dia kata demo ni dah datang. Macam tu lah lebih kurang ayat yang kawan saya cerita. Sebab kawan saya dia mana pengerusi, timbalan pengerusi ni, dia pergi ke sana lah. Sebelum daripada Ramadan tu pergi ke sana 5 orang. 5 orang pergi. Dia ceritalah pengalaman kan. Sampai itu anak-anak Arab ni dah sebut dah. Oh, demo dah datang ni, demo dah datang ni. Macam tenanti-nanti sangat. Oh, geng ni datang dah kan. Maknanya kita ada rezeki. Oh, Allahu Akbar. Jadi mereka melihat bahawa, dan antaranya yang harum nama kita ni, Malaysia ni harum sebenarnya. Bagi saya lah, di kalangan umat Islam ni memang harum Malaysia ni. Kalau kita boleh bagi negara kita lebih ke hadapan lagi, lebih hebat, terutamanya hebat dengan peramalan Islam tu, kita ni sebenarnya boleh dijadikan pemimpin untuk negeri Islam sebenarnya. Sebab kekaguman mereka tu memang sangat tinggi lah bagi saya. Saya pergi di Syria dulu belajar. Dia kalau sebut Malaysia ni, oi, hebat, ahsanun nas katanya. Sebaik-baik manusia. Ahsanun nas dia gelar kita ni. Pasal orang Malaysia ni lembut, lemah lembut, ikut peraturan kan. Dia mau pergi haji pun dia tengok orang Malaysia elok ikut peraturan ni kan. Dan kita pun nampak adalah negara yang membangun, kita ada, ada kereta kita sendiri. Kalau sebut nama Mahathir Mohamad, itu kagum tu ya. Walaupun kita tak nafilah ada kekurangan-kekurangan dia, itu kita tak nafilah. Tapi nama Mahathir Mohamad di Syria terutamanya memang dia kenal. Mahathir Mohamad kata, Mahathir. Allahu Akbar. Walaupun ada kekurangan, kita doalah moga Allah SWT berikan kebaikan pada dia kan. Tapi nak katakan nama Malaysia ni lah, nama Malaysia ni memang harum. Dalam bab membantu ni, kita antara yang paling ke hadapan lah membantu. Jadi kebaikan-kebaikan ni kita kena buat, kita kena teruskan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemakmuran pula, keamanan, kesejahteraan. Harap-harapnya gitu. Bila kita bantu orang, Allah bagi kebaikan kepada kita. Dah lepas setengah, saya sambung ayat tadi tak habis lagi. Ayat Quran tadi ya. Mimma razaqnakum. Sedarkan bahawa yang kita beri, yang ada pada kita tu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan kepada kita, dan kita ni pemegang amanah untuk disampaikan sahaja. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum didatangi kepada salah seorang daripada kamu akan kematian. Mana nyumbang ni sebelum
nak mati lah. Kalau masa nak mati tu baru niat, tu tak adalah, tak guna dah lah. Masa nak mati tu nyawa dah kat sini dah, baru berniat, ya Allah kata aku banyak ni, nak kena sedekah ni semua. Contoh, masa tu lah baru nak buat baik, masa tu baru nak taubat, tak terima. Taubat pun tak terima dah masa tu kan. Kerana kita tahu Firaun ni masa dia nak mati sebenarnya dia nak percaya dah Tuhan, dia nak percaya dah pada Tuhan Musa. Tapi pasal apa tak terima ke? Pasal dah sini dah nyawa, baru dia nak bertaubat. Masa ketika itu taubat tidak diterima. Kerana dua keadaan taubat tidak diterima, walaupun pintu taubat itu seluas-luasnya, ialah ketika mana orang itu dah nazak sangat dah, mana nyawa dah sampai ke kerongkong, dah garah-garah dah, ataupun yang keduanya ketika mana matahari terbit daripada sebelah barat. Dua keadaan ni memang tak terima taubat dah. Jadi taubat daripada sekarang lah. Berinfak pun sama daripada sekarang, sebelum dia datangi kematian. Fayaqul, bila dah datang kematian pada kita, fayaqul, mereka berkata, fayaqul Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kamu lewatkan kami ke waktu yang hampir, maknanya janganlah mati dengan sekarang, ataupun ada dalam tafsir kembalikan baliklah kami ke dunia kan, ataupun janganlah matikan awal sangat ni, apa nak mati pula ni kan. Dan di antara tanda-tanda su'ul khatimah ialah bila mana kita, ketika mana kematian kita masih mengingati perkara-perkara dunia yang ada. Masa nak mati, ngapa nak kena mati pula sekarang ni kan. Awak baru je beli kereta ni kan, baru pencen duit banyak dapat beli Mercedes kan, baru merasa 2 hari tiba-tiba nak mati pula. Memang taubat lahum lah, berat nak ningganya. Jadi belajar pada sekarang, tinggalkan daripada hati kita. Jangan melekat lah mana kata Mercedes beli tak apa kan, tapi jangan melekat Mercedes tu ke hati sehingga tu sukar kita nak tinggalkan. Masa nak mati ni takut kita sukar nak tinggal. Bila sukar nak tinggal, itulah keadaan yang dipanggil orang yang tidak redha dengan kematian dia. Sedangkan jiwa yang tenang, yang balik jumpa Allah itu ialah jiwa yang radiyatan mardiyah, jiwa yang redha dengan kematian dan mardiyah, diredai. Jadi kalau masa nak mati tak redha, tu tanda-tanda su'ul khatimah lah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang-orang yang tak berinfak ini, tak memberi ni, ketika mana dia nak mati, dia kata janganlah mati sekarang, atau lewatkanlah aku, balikkanlah aku ke dunia. Dan apa dia akan buat? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia kata, maka ya Allah, nescayalah aku akan bersedekah. Fa as-saddaqa, aku nak sedekah berlambak ni. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Jadi antara perkara yang orang yang telah meninggal ataupun yang hampir meninggal, yang mereka sangat-sangat rasa rugi, antaranya ialah mereka lupa nak berinfak di atas dunia. Jadi janganlah kita jadi orang-orang yang merasa rugi di akhir hidup kita ataupun telah meninggal rugi. Pasal apa? Duit banyak duit dia, tapi terlupa pula nak sedekah. Pasal kumpul dulu, baru ada 999,099 ringgit. Lagi RM1 je nak sejuta ni kan. Lepas ni nak aku sedekah, bagi cukup sejuta dulu. Lepas dah cukup sejuta, tambah lagi, nak lagi. Lain lah, orang tengok orang lain ada 1,5 juta, aku pun kena kumpul lagi jadi 1,5 juta. Alhaakumut takasur, maka telah dilalaikanlah seseorang itu dengan sebab sikap takasur, suka menimbun-nimbunkan harta dan duit. Dia suka menimbun-nimbun ni, suka ngumpul-ngumpul banyak ni, dia akan melalai kita. Memang confirm dia akan lalai kita. Dan bila kita sedar, biasanya orang yang kumpul-kumpul harta ni, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka dah menziarahi kubur tu. Masuk ziarahi kubur apa? Dah masuk dalam kubur lah. Kalau baru setakat ziarah orang tu tak apa lagi, alhamdulillah lah, ingat kan. Masuk dalam tafsir tu ialah dia dah masuk dalam kubur dah, dah mati, baru teringat, aku tak sedekah lagi lah, aku tak infak lagi, tak berzakat lagi. Oh, ngapa? Bagilah aku balik, aku nak sedekah. Semua kata yang kau ada aku nak sedekah. Ya Allah. Tapi apa gunanya? Memang tak boleh dah lah. Jadi tuan-tuan, saya datang pun malam ni je. Tuan-tuan nanti takut menyesal pula. Baiklah nyumbang masuk ke dalam tabung tu. Tak adalah balik kan menyesal. Ngapa aku tak masuk ke dalam tabung tu kan?
Kepikir dia awak nak pergi kedai runcit mana nak beli ada RM10 macam mana ni nak bagi. Tak apa, masukkan RM10 ambil bila RM5 macam tu. Tak boleh je tu kan. Saya tengok di Masjid Ridwaniyah Masjid Ridwaniyah. Dia pakcik seorang tu dia tukang bawa tabur masa kuliah kan masjid. Betul ada orang yang jenis dia mungkin dia bawa 50 ke bawa berapa ke dia masukkan dia ambil balik. Mana dia nak bagi separuh je. Boleh. Tak ada masalah kan. Tapi masalahnya saya kunci tu. Jadi tak boleh ambil lah. Kalau dah masuk 50 tak boleh ambil dah pasal dia berkunci. Tak boleh, maklum kat saya lah. Kalau contohlah bawa duit tapi nak beli kat barang lain kan. Tapi tak apalah, kawan-kawan kita jangan menyesal. Kan balik-balik menyesal. Saya pun kadang-kadang bila tengok orang yang datang mohon minta derma kan, yang kita rasa sanksi tu biasanya saya sendiri tak bagilah. Maksudnya ada petunjuk-petunjuk bahawa dia ni macam nipu lah contohnya. Dalam nak minta baik ada orang yang kita boleh kenal dia memang minta betul dia orang memerlukan dan seumpamanya. Tapi ada orang nampak macam tak berapa. Tapi yang jenis tak berapa tu saya ada shock tu bila saya tak bagi, lepas tu saya akan rasa nyesal. Ni kalau betul dia memang susah ni macam mana pula. Aduh ya aku ni. Dia rasa nyesal dia. Jadi kalau saya pun sekarang ni bila kita nampak kita ada sanksi tapi masih ada persen dia mungkin orang yang memerlukan, saya bagi juga. Tapi banyak tak banyak tu pulang lah. Tapi saya bagi juga supaya saya tak menyesal. Kecuali memang saya tahu dia dah tersebar kata yang ini memang nipu ke apa, itu memang saya tak buat lah. Scammer tak payahlah bagi. Saya sibuk tak? Bagi saya nak pinjam 3,500 nanti petang lah saya main balik. Ayat scammer sekarang kan. Sama je scammer dia, saya pun tak tahulah. Dia guna nama orang sial ustaz tu. Kawan-kawan saya di Padangan tu ada juga 2-3 orang tu dah 3-4 kali kawan guna nama dia. Scammer guna nama ustaz tu minta nak pinjam dengan orang. Yang sedihnya memang ada kena lah. Pasal ada orang-orang dia ustaz nama tak nak sebut nama pula dia. Ustaz ni takkan dia nak nipu kan. Kawan tu pun bank in lah. Tengok nah kena. Jadi kesian lah pula je. Itu menyatakan lah beri walaupun sikit pun kerana kita tahu itu adalah penipuan. Jadi tuan-tuan, untuk akhir lah dah nak azan dah. Jadi untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih selagi pada pihak surau, pihak pengerusi Jatuh Kuasa Masjid dan semualah hadirin dan hadirat. Dan tuan-tuan dan puan boleh menyumbanglah dalam tabung Peduli Insan. Dan kita memang sampai terus ke pelarian di Syria kerana bila kami dapat ni kita akan bank in dan ditransfer ke akaun Peduli Insan di Syria. Kerana kami memang ada wakil di sana. Kita ada buat dapur kita sendirilah. Dapur untuk masak. Memang bila sampai je kami akan dapur akan dibuka dan beri kepada pelarian. Dan biasa kami memang buat catatan. Hari ni dapat berapa ribu orang. Hari ni dapat berapa ribu. Sebab biasanya di sana setiap camp tu dia ada pembahagian. NGO ni kat camp ni, NGO ni camp ni, NGO ni camp ni. Dia supaya ramai yang boleh dapat dah. Jadi memang disampaikan terus. Memang disampaikan terus. Dapat je dana kita sampai sana dan teruslah masak dan beri pada pelarian di sana. Dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan tuan-tuan dan puan dan diberkati hidupnya. Dan saya rasa kita sampai pada akhirlah. Saya mohon maaf sekiranya mengambil masa tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita insya-Allah. Dan moga-moga kita bertemu lagi tak di dunia pun di akhirat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.